Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar satu bestari yang cikgu kasihani sekalian. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya. Dan chapter dia adalah 8.2 Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan tentang faktor-faktor penyebaran Islam. Okey, sebelum dalam chapter 8.2 ni itu kemunculan dan perkembangan tamadun Islam, apa yang kita dah belajar adalah yang pertama adalah berkaitan tentang latar belakang tamadun Islam. Okey, di mana Nabi Muhammad adalah merupakan pelopor ataupun orang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam. Kan kita belajar biodata Nabi Muhammad. Lepas tu kita belajar ciri-ciri sifat Nabi Muhammad. Lepas tu kita belajar tentang cara dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama dakwah secara rahsia. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Okey, selepasnya Nabi Muhammad berperanan dalam menyebarkan ajaran agama Islam ni. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, penyebaran ajaran agama Islam ni diteruskan oleh zaman Khulafah Ar-Rasyidin, di mana ada empat tokoh di zaman Khulafah Ar-Rasyidin yang menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, Khulafah Ar-Rasyidin ni apa? Khulafah Ar-Rasyidin ni adalah zaman sahabat Nabi. Okey, yang di mana yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Yang ketiga adalah Uthman Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Okey, selepasnya Ali bin Abi Talib tu tokoh yang terakhir dalam zaman Khulafah Rasyidin yang menyebarkan ajaran agama Islam ni, seterusnya disambungkan oleh kerajaan Islam. Okey, yang di mana kerajaan pertama ada tiga. Yang pertama adalah kerajaan Bani Umayyah, yang kedua adalah kerajaan Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, lepasnya kita dah belajar cara-cara siapa yang menyebarkan agama Islam kan, bermulanya daripada Nabi Muhammad, seterusnya disambung oleh zaman Khulafah Ar-Rasyidin, dan yang terakhir adalah kerajaan Islam. Okey, jadinya kita akan masuk kepada topik lah, iaitu subtopik yang terakhir, iaitu subtopik yang dalam 8.2. Okey, iaitu faktor-faktor penyebaran Islam, di mana cara-cara kepada yang Nabi Muhammad, zaman Khulafah Ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam tadi yang menyebarkan ajaran agama Islam. Kita akan tengok faktor-faktor bagaimana mereka menyebarkan ajaran agama Islam ni. Okey, yang pertama kita akan tengok apa tu kesyumulan Islam. Okey, kita akan tengok apa tu maksud kesyumulan. Lepas tu kita akan tengok prinsip keterbukaan. Okey, di mana bagaimanakah mereka ni menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, lepas tu kita akan tengok dakwah. Okey, cara dakwah. Lepas tu hubungan diplomatik, perdagangan, dan terakhir adalah pembukaan wilayah baru. Okey, jadinya kita akan pergi kepada faktor yang pertama, iaitu kesyumulan Islam. Okey, kita akan tengok. Okey, keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju. Okey, kalau nak jadi orang yang berjaya, okey, orang yang berjaya, kita mestilah mempunyai keseimbangan daripada rohani dan jasmani. Okey, rohani tu macam mana? Rohani tu kita punya tingkah laku lah, kita punya sifat kita. Okey, lepas tu jasmani tu lebih kepada tubuh badan lah, tubuh badan yang sihat kan. Kalau kita punya tubuh badan yang sihat, kita ada tenaga, jadinya kita boleh menjalankanlah ibadah Islam tu. Okey, lepas tu Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi, di samping mendidik akhlak yang baik. Okey, maknanya dalam Islam ni, kalau kita nak menuju kemajuan, jadi kita kena berjaya di dunia.
Lepas tu kita kena juga berjaya di akhirat lah. Okay, maknanya kalau daripada segi pembangunan dan pembandaran dan pembangunan ni, pembangunan ekonomi ni, dia lebih kepada macam dunia lah. Okay, macam kalau kita jadi dekat dunia ni, kita mestilah melakukan amalan-amalan baik kan. Tapi kalau kita kalau kamu masih ingat dalam form ada konsep apa? Konsep lahiriah. Okey, konsep lahiriah tu dia lebih kepada sifat pemandaran, okey, dan konsep rohaniah ni lebih kepada sifat akhlak yang baik. Dalam Islam dua konsep tu, seorang umat Islam tu dia kena menguasai kedua-dua konsep tu, okey. Itu daripada segi lahiriah ni, pada segi pembangunan ekonomi kan. Kalau kita nak maju ataupun kita nak bergerak ke depan, kita mestilah mempunyai kita punya kehidupan seharian kita yang ni lah, yang baik, yang majulah. Okey, dalam pada yang masa yang sama, dalam kita menujukan kemajuan dekat dunia ni, kita kena mempunyai akhlak ataupun tingkah laku yang baik. Bila kita dah ada kedua-dua ni, barulah kita mencapailah kesyumulan Islam tu. Okey, kesyumulan ni dia bermaksud sempurna, kesempurnaan lah. Okey, ataupun dia lebih kepada sifat dia meliputi keseluruhan dalam kehidupan kita. Itu maksud kesyumulan Islam ni. Kalau kamu nak faham, kalau kesyumulan ni apa kesempurnaan tu, kalau kamu dalam melakukan sesuatu perkara kan, dia mesti akan melibatkan berkaitan tentang Islam. Kalau kamu nak makan, kamu kena ada doa baca doa makan kan. Lepas tu kalau kita nak pakai baju pun, kita ada doa nak pakai baju. Kalau kita nak pakai kasut, kita nak masuk tandas, semua dia adalah peraturan Islam ni. Dalam Islam ni juga, dalam kehidupan Islam ni, kita mesti kena kita kena solat kan. Kita kena solat, lepas tu kita kena berpuasa. Sebab perkara-perkara tersebut, apa yang kita buat tu, dia adalah berkaitan tentang kita di akhirat. Bila kita dah buat dekat dunia, bila kita dah berjaya lah dalam melakukan Islam ni, dekat apa yang Islam suruh dekat ni lah, dekat dunia ni, seperti ni kita akan berjaya dekat akhirat. Maknanya tu dah maksud. Tak apa. Itu yang bermaksud kesyumulan Islam tu, itu kesempurnaan ataupun dia meliputi, merangkumi dalam kehidupan kita ni, dalam umat Islam ni lah, dalam umat Islam ni. Itu adalah maksud, itu adalah tentang yang pertama, iaitu kesyumulan Islam. Maknanya kalau kita nak berjaya, kalau Islam tu nak berjaya, dia kena berjaya dalam konsep pembandaran dan ekonomi dan tingkah laku. Contohnya kalau contohnya kalau dekat kerajaan-kerajaan Eropah tu, diorang maju dalam segi pembandaran dan pembangunan, tapi daripada segi pendidikan akhlak, mereka tak ni lah. Sebab apa? Sebab mereka bukannya Islam lah. Macam mereka kan minum arak semua tu kan. Tu bukan akhlak yang baik jadinya contohnya kalau kita dah arak tu permulaan kepada berlakunya pelbagai perkara yang dosa-dosa lain lah. Contoh kalau kita minum arak, kita mabuk, kita boleh terbunuh orang. Kalau kita minum arak, kita mabuk, kita boleh melakukan zina kan. Tapi itu dah kalau dalam Islam, bila dah buat perkara tu, dia dah tak mencapai konsep kesyumulan Islam tu. Tu kena faham lah. Kesyumulan Islam tu, kita kena berjaya dekat dunia, kita kena berjaya dekat akhirat. Seterusnya, prinsip keterbukaan. Kita akan tengok. Prinsip keterbukaan dan toleransi membolehkan tamadun Islam diterima umum. Maknanya kalau prinsip keterbukaan ni, Islam ni dia tak adalah terus menolak sesuatu perkara tu. Jadinya contohlah, dalam dekat negara kita ni, Malaysia ni, Malaysia ni majoriti dia Islam. 61% rakyat Malaysia ni adalah merupakan beragama Islam. Dalam Malaysia ni, Islam adalah merupakan agama rasmi, tapi agama-agama lain boleh dilakukan, tapi tak boleh disebarkan lah. Tapi kena faham tu, boleh dilakukan, maksudnya boleh diamalkan,
dan boleh disebarkan tu maksud dia lain. Okey, dia boleh diamalkan tu maknanya orang yang memang dah agama tersebut boleh laksanakan agama tu dekat negara Malaysia ni lah, negara kita ni. Tapi kalau untuk menyebarkannya tak boleh. Hanya agama Islam saja yang boleh disebarkan. Okey, maksud dia macam mana? Orang nak tukar agama lah. Okey, kalau macam orang agama lain nak masuk Islam dekat Malaysia ni boleh. Tapi orang Islam nak tukar kepada agama lain tak boleh. Tapi ada juga kes yang dia boleh apa, ada seorang tu lah, perempuan tak silap, dia pada Islam dia nak tukar kepada agama lain, agama Kristian kot, dekat Malaysia ni. Dia banyak kali kot dia pergi mahkamah, dia still lagi nak tu, tapi akhirnya dia berjaya kot. Tu satu je lah, yang lain tak pernah ada kot. Tapi aku kena ingat lah, dekat Malaysia ni Islam saja yang boleh disebarkan dekat masyarakat umum. Tapi agama-agama lain ni memang dia tak boleh disebarkan, tapi dia boleh diamalkan. Maknanya kalau daripada kecil ataupun dia memang daripada keturunan yang beragama yang bukan Islam ni, dia boleh terus amalkan. Itu maksudnya khususnya prinsip keterbukaan ni juga macam nak melakukan sesuatu ni. Kalau zaman dulu kalau nak bayar cukai, dia kalau cukai, contoh kalau dia ambil cukai kepala, contoh kalau Arab dia pakai dinar kalau dia kata kalau satu kepala 10 dinar, kalau orang Islam ke orang yang bukan beragama Islam dekat sesuatu kerajaan Islam tu, dia punya bayaran cukai kena samalah. Dia tak adalah kalau orang tu Islam dia dapat murah, kalau yang bukan agama Islam dia dapat tinggi, tak ada. Dia kena ni lah, dia kena adil lah kan. Tu maknanya kalau bila adanya prinsip macam ni, jadi maknanya agama Islam ni agama Islam ni dia tak adalah macam dia terlampau strict kan. Jadinya bila orang yang mengenali Islam tu dia lebih macam memahamilah apa tu agama Islam ni. Tu maksudnya prinsip keterbukaan. Okey, dia maknanya dia memberi peluang lah kepada agama-agama lain ni untuk memahami agama Islam ni. Okey, itu adalah merupakan faktor yang kedua. Okey, lepas tu kita akan tengok faktor yang ketiga, iaitu prinsip kesaksamaan. Okey, apa maksud prinsip kesaksamaan tu? Okey, pertama itu Islam berdiri atas prinsip kesaksamaan dan keadilan. Okey, apa yang tadi cikgu cakap tu lah, contohnya bayar cukai tu kan. Maknanya dalam cukai tu dia kena dia kena sama rata. Kalau orang yang bukan agama Islam, orang Islam dia kena bayar cukai tu dengan sama rata. Okey, lepas tu kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa di dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Okey, contoh dia apa, macam Malaysia ni lah kan. Okey, kita punya Malaysia ni dia ada bangsa Melayu. Okey, kalau Melayu tu, bila kita sebut Melayu, kamu kena ingat ada 3 benda. Kalau Melayu tu pertama dia, kalau kita nak jadi orang Melayu, okey, yang pertama, yang Melayu dekat Malaysia ni lah, yang pertama kita mesti beragama Islam. Okey, kalau orang Melayu tu dia bukan agama Islam, dia dah tukar, contoh dia dah pergi luar negara kan, dia dah tukar kerajaan, dia dah tukar agama kan. Bila dia dah tukar agama tu dah dia bukan Melayu. Okey, dekat Malaysia ni bila Melayu, pertama dia mesti beragama Islam. Yang kedua dia mesti dia boleh berbahasa Melayu. Okey, yang kita cakap ni lah bahasa harian kita ni, bahasa kebangsaan kita ni. Okay, kalau orang Melayu dia mesti pandai cakap bahasa Melayu. Kalau dia tak pandai cakap bahasa Melayu tu sebenarnya, tapi ada juga yang cakap bahasa Inggeris je kan. Tapi macam mana pun kalau kita orang Melayu dekat Malaysia ni, kita mesti kena cakap pandai bahasa Melayu. Dan yang ketiga, kita mesti mengamalkan adat istiadat Melayu. Okey, contoh dia apa? Contohnya kita pakai baju Melayu, kita pakai songkok kan. Itu bukan Melayu. Okey, sebab macam hari raya kan, hari raya kita pakai baju Melayu, kita pakai songkok kan, kita makan ketupat, kita dengan rendang tu kan. Itu kan semua budaya Melayu kan. Jadinya lepas tu kita ada kita ada kaum India, lepas tu kita ada kaum Cina, lepas tu kita ada Bumiputera. Contohnya Bumiputera tu Iban, Kadazan, Bidayu apa semua yang dekat Sabah Sarawak tu. Walaupun kita ada banyak ras ataupun bangsa, tapi di bawah pimpinan negara kita ni, di bawah pimpinan orang yang beragama Islam lah. Sebab apa? Perdana Menteri kita dan agung kita mestilah
dulu tu Islam kan, Perdana Menteri dengan Agung Iti Islam. Kita walaupun kita ada banyak ras, kita ada banyak bangsa, tapi kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Itu apa yang Islam amalkanlah. Macam tu zaman Nabi Muhammad pun, siapa yang duduk dekat bawah zaman pimpinan Nabi Muhammad pun, yang bukan beragama Islam pun mereka tak ditindas. Okey, mereka boleh, contoh dia apa, kesamaan dia boleh amalkan ajaran agama mereka. Mereka boleh amalkan, tapi dia tak boleh sebarkan lah. Sama juga dekat Malaysia ni. Tu maksud dia prinsip kesesamaan. Okay, semua boleh, dia boleh ni lah, dia boleh dia mendapat melakukan perkara tanpa batas lah. Okay, maksudnya prinsip kesesamaan ni. Okay, lepas tu kita akan tengok. Okay, ini faktor yang ketiga. Yang tadi tu yang prinsip kesesamaan dengan prinsip keterbukaan tu, dia dua perkara tapi dia dalam satu faktor. Okay, lepas tu kita akan tengok kepada dakwah. Okey, pendekatan berdakwah secara bijaksana dan diplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Okey, kalau kamu kenal kat dalam dunia ni yang namanya Profesor Dr. Zakir Naik, kamu kenal kan? Kenal tak? Zakir Naik, dia from Indian, dia daripada negara India, tapi sekarang dia tinggal dekat Malaysia. Okey, kalau kamu tengok cara dia berdakwah, okey, bila dia berdakwah tu, okey, Zakir Naik dia seorang yang sangat bijaksana tau. Sebab apa? Sebab dia menguasai, pertama dia menguasai Al-Quran. Okey, bila Al-Quran tu adalah daripada agama Islam. Okey, lepas tu dia menguasai kitab Bible. Okey, Bible tu daripada Kristian kan, dia ada Old Testament, dia ada New Testament kan. Bible ni. Lepas tu dia menguasai semua-semualah buku-buku kitab. Kalau untuk Hindu dia Veda lah, dia ada Rig Veda apa semua kan. Kita tinggal sangat. Okay, lepas tu kalau untuk Cina pun maknanya Dr. Zakir Naik dia menguasai ke semua kitab-kitab dekat dunia ni. Okay, bila orang bertanya pada dia, bila orang tanya pada dia tentang agama ni, dia boleh jawab dengan sangat cerdas kan. Bilanya adanya ulama ataupun pendakwah, contoh macam Zakir Naik tu, ajaran agama Islam ni dia dapatlah disebarkan. Apabila orang tanya kan, Tuhan tu dekat mana, Tuhan tu macam mana keadaan tu, Tuhan tu kan. Okey, kalau cerita Allah kan macam mana semua benda tu. Okey, bilanya Dr. Zakir Naik ni dia boleh menjawab dan menyampaikan dengan baik, dengan bukti-bukti yang kukuh. Jadinya dakwah tu sempurnalah orang memahami cara mendakwah tu, dan orang mendapat kebenaran ketuhanan tersebut. Tu yang berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Okey, maknanya kalau setiap kali Dr. Zakir Naik tu dia berdakwah lah kan, ada je orang yang agama lain akan masuk Islam. Itu maksud dia berdakwah tu. Kalau kamu nak tengok dakwah tu macam mana, kamu carilah Dr. Zakir Naik. Kamu tengok cara dia berdakwah. Jadi kalau berdakwah, dia akan sentiasa merujuk kitab-kitab dekat seluruh dunia ni. Dia akan buatlah pembandingan, perbincangan setiap isi-isi dalam kitab-kitab tersebut lah. Kita adalah berkenaan tentang dakwah. Okey, itu menyampaikan seruan menyampaikan seruan agama lah. Okey, lebih dakwah ni lebih kepada agama Islam, jadi menyampaikan seruan agama Islam. Okey, kita akan pergi kepada faktor yang keempat, iaitu hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti di Eropah setelah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Okey. Dekat benua Eropah, kita masa cikgu ajar yang tentang kerajaan-kerajaan Islam. Okey, ada satu kerajaan Islam tu yang bernama Kerajaan Bani Umayyah. Okey, dia ada dua. Pertama, dia ada ibu pusat pemerintahan dekat Damsyik. Dan yang kedua, bilanya dia dah nak jatuh, okey, jadinya pemerintah dia lari ke Eropah. Dan lari ke Eropah itu sampai ke Cordova dekat Sepanyol. Okey.
Bila mereka sampai dekat Cordova tu, mereka bentuk kerajaan Islam dekat Eropah tu. Dan kerajaan Eropah tu yang Islam tu, nama dia Andalusia lah. Kalau kamu ingat pada chapter lepas tu, Andalusia, kerajaan Islam dekat Spanyol, maknanya dekat benua Eropah lah Spanyol tu. Jadinya Cordova tu, Spanyol tu, dia menjadi pusat pemerintahan Islam yang menjadi untuk menyebarkan ajaran agama Islam dekat benua Eropah. Dengan cara macam mana? Dengan mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara dekat Eropah tu. Contohnya negara Eropah macam Perancis ke, Germany ke, kan. Bila adanya Bani Umayyah dekat Cordova, dekat Spanyol tu, kan, jadinya bila mereka menjalankan hubungan diplomatik, dalam pada masa sama, orang-orang yang Eropah ni bila dia sampai je dekat Andalusia, sebab Andalusia ni adalah merupakan pusat penyebaran ilmu lah, iaitu ilmu pengetahuan lah. Contoh dia belajar cara nak buat ubat ke, dia belajar cara nak buat kapal terbang ke. Sebab selalunya orang Islam ni adalah merupakan orang yang menjadi, kita panggil, pelopor ataupun bermulanya sesuatu perkara tersebut. Contohnya kalau kamu tengok dalam sejarah dunia, kalau yang buat kapal terbang tu yang bernama Wright Brother, kan, orang ni lah, bukan orang Islam, kan. Tapi sebenarnya kalau kamu belajar atau kaji betul-betul, orang pertama yang mencipta kapal terbang bukannya Wright Brother tu. Dia ada dia orang Islam, siapa nama dia, cikgu ingat. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang pertama yang mencipta kapal terbang. Dan dia punya eksperimen ataupun uji kaji dia, yang kapal terbang yang dicipta tu lebih terbang jauh daripada yang Wright Brother tu. Dia lagi awal dan lebih jauh. Tapi disorokkanlah sejarah tu yang sebenarnya. Kalau kamu belajar tentang yang agama kalau kamu belajar betul-betul, kamu bolehlah tahu perkara tersebut. Jadinya maknanya dia kan ada hubungan diplomatik, kan, hubungan diplomatik. Ajaran agama Islam ni boleh disebarkan lah. Lepas tu kita akan tengok topik yang cikgu panggil apa tadi? Faktor yang kelima, iaitu perdagangan. Kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima di negara tersebut. Contohnya macam kerajaan Melaka, kan. Kerajaan Melaka dekat kita punya negara lah, Semenanjung. Kalau zaman dulu dekat Semenanjung, Tanah Melayu ni, pedagang-pedagang Arab dia datang ke negeri Melaka untuk menjalankan perdagangan. Dalam pada masa yang sama, dia akan menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi yang bijaknya, kalau kita orang Melayu, sifat kita ni sebenarnya, kita ni menghormati pemimpin. Orang Melayu ni sangat menghormati pemimpin. Dan pada masa dulu, orang Melayu ni, dia punya pemimpin adalah Sultan. Sebelumnya datangnya Islam, Sultan ni dia adalah merupakan tempat sementara Melayu ni, mereka adalah merupakan pengaruh Hindu-Buddha sebelumnya datangnya Islam. Dan Sultan tu adalah merupakan orang yang beragama Hindu-Buddha lah. Bila datangnya pedagang-pedagang budak Arab ni datang untuk menyebarkan ajaran agama Islam, dia berdagang dalam pada masa sama untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bila dia tahu sifat orang Melayu ni adalah merupakan patuh kepada Sultan, mereka akan menyebar ajaran agama Islam tu dekat institusi istana. Itu ni lah, dia akan sampai ke Sultan. Apabila Sultan ni dia memeluk Islam, secara automatik keseluruhan untuk kerajaan dia ambil kerajaan Melaka, kan. Kerajaan Melaka tu dia menerima, jadi seluruh rakyat Melaka tu akan memeluk agama Islam. Kalau kamu tahu sifat orang Melayu tu, kalau pada masa sekarang pun, kalau kita tengok, kita masih lagi mematuhi ataupun kita masih lagi menghormati kita punya agung dan sultan. Kalau kamu boleh tengok, kan, walau macam mana pun kita tak nak kehilangan kita punya institusi kesultanan dekat Malaysia ni lah. Sampai sekarang lah, kan.
Itu yang menunjukkan bahawa orang Melayu ni dia sangat patuh dengan Sultan. Sultan ni lah tu kita punya pemimpin ni lah. Okay, pada zaman sekarang kalau dekat Malaysia ni, kalau seseorang agung atau sultan, okay, dia adalah merupakan masih beragama agama Islam. Okey, jadinya apa dekat perdagangan ni, apabila mereka dah menjalankan aktiviti perdagangan ni, secara amnya, secara umumnya, mereka dapatlah menyebarkan ajaran agama Islam lah dekat kawasan yang mereka berlabuh tu. Okey, contoh dekat Melaka ni lah kan. Melaka ni adalah merupakan salah satu sebuah kerajaan Melayu Islam yang hebat lah dekat dunia ni. Okey, jadinya kita akan pergi kepada kita punya faktor yang terakhir, iaitu pembukaan wilayah baru. Okey, sejak zaman Khulafa Ar-Rashidin berlaku pembukaan wilayah baru yang menyebabkan agama Islam semakin tersebar. Okey, contohnya Iraq, Syam dan Mesir. Okey, pembukaan wilayah baru ni dia cari sebuah kawasan pertempatan baru dekat tentunya Iraq, Syam dengan Mesir ni. Okey, sebelum ni kawasan ni dia mungkin kawasan yang baru ataupun mungkin kawasan yang dia lama, tapi dia yang dijadikan wilayah baru untuk macam kawasan jajahan ke, kawasan macam dia melakukan persahabatan ke kan. Bilanya dia jumpanya wilayah baru ni, okay, jadinya dia akan menyebarkan ajaran agama Islam dekat wilayah tersebut. Okay, orang-orang yang datang ke kawasan tersebut akan mempelajari ajaran agama Islam tersebut. Okay, jadinya ajaran agama Islam ni boleh disebarkan. Dia pilih kawasan tersebut. Okay, dia buka kawasan baru tersebut. Betul, orang Islam ni ataupun selalunya yang menyebarkan agama Islam ni dia selalunya orang ulama lah kan. Dia pergi kat kawasan tersebut, dia menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, seterusnya ajaran agama Islam tu dapat disebarkan secara meluas lah. Okey, maknanya kita dah belajar ada 6 faktor penyebaran ajaran agama Islam. Kamu kena ingat ada 6 faktor yang untuk menyebarkan ajaran agama Islam ni yang dilakukan lah. Okey, yang pertama itu kesyumulan Islam. Okey, yang masuk kesyumulan Islam ni iaitu kesempurnaan. Okey, dia kena sempurna dekat rohani dan jasmani. Okey, makna kesyumulan tu dia meliputi kesempurnaan lah, menyeluruh lah. Okey, lepas tu prinsip keterbukaan, iaitu dia lebih memberi peluang kepada yang bukan beragama Islam ni untuk memahami ataupun mempelajari lah ajaran agama Islam ni. Okey, seterusnya dakwah. Okey, iaitu cara untuk menyebarkan ajaran agama Islam ni lah. Lepas tu hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik ni dia mengadakan persahabatan dengan antara kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang bukan beragama Islam ni. Dan pada masa sama dia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, yang seterusnya yang kelima adalah perdagangan. Okey, bila perdagangan ni dia ada yang melalui laluan darat, ada yang melalui laluan laut lah. Okey, maknanya perdagangan ni bermaksud dia menjalankan aktiviti perniagaan lah ataupun ekonomi ni. Okey, dengan adanya perdagangan ni, menjalankan aktiviti perdagangan ni, dia boleh menyebabkan ajaran agama Islam. Dan terakhir iaitu pembukaan wilayah baru. Okey, jadinya sebelum kita masuk untuk bahagian aktiviti, ada apa-apa tak pertanyaan tentang faktor penyebaran ajaran agama Islam? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita akan pergi kepada kita punya bahagian aktiviti kita. Okey, bahagian aktiviti kita ni adalah berkaitan tentang pilih jawapan
betul atau salah. Maknanya kat sini ada 7 soalan ataupun pertanyaan. Jadinya adakah penyataan tu dia betul ke salah? Dia berkaitan tentang faktor-faktor tadi tu lah. Okay, jadinya kamu boleh tengok soalan ni, tujuh ni. Kamu kena tengok lah dia betul ke ataupun salah. Dekat kamu boleh rujuk buku teks kamu chapter 8.2. Cikgu tak ingat pula muka surat berapa. 180 186 tak silap cikgu. Okey, jadinya sekarang dah pukul 11.05. Pukul 11, dia tak lama kot, 11.10 kita akan bincangkan jawapan kita. Boleh yang kelas? 11.10. Cikgu bagi 5 minit je. Soalan ni dia senang je. Kamu boleh rujuk lah buku teks kamu. Okey, Fajar, tinggal lagi 1 minit sebelum kita bincangkan mengenai kita punya latihan.
Okey, baiklah kelas. Jadinya kita dah sampailah waktu untuk kita punya perbincangan mengenai aktiviti kita. Cikgu ada nampak tadi ada yang dah bagi jawapan. Tapi bagilah cikgu baca baca soalan. Jadinya kamu boleh respon lah. Nanti kan cikgu akan tengok kamu punya jawapan. Boleh, cikgu bacakan soalan satu persatu. Nanti kamu bagikan jawapan. Okey, baiklah. Untuk soalan yang pertama kita, adakah Islam menolak kemajuan di dunia daripada segi pembenaran dan ekonomi? Betul ke salah? Salah. Okey, Mardia jawab salah. Yang lain? Okey, jawapan dia salah lah kan? Sebab apa? Sebab Islam ni dia menerima kemajuan dekat dunia daripada segi konsep pembenaran ekonomi, dan pada masa sama juga dia mestilah berjaya daripada tingkah laku ataupun sifat tingkah laku lah. Tingkah laku. Saya tak ingat lah apa tadi nama dia. Ahlak. Dia mestilah orang tu, seorang Islam tu dia mestilah dia mestilah seimbang kan. Dia dekat dunia pun dia maju, dekat akhirat pun dia mesti berjaya lah. Okey, lepas tu untuk soalan yang kedua, adakah prinsip keterbukaan dan toleransi membuatkan tamadun Islam diterima? Betul. Okey. Betul lah tu. Betul. Okey, jawapan dia adalah betul lah. Okey, bilanya prinsip keterbukaan ni dia dan toleransi, dia membuatkan tamadun Islam ni lebih dapat disebarkan lah. Okey, untuk soalan yang ketiga, adakah tamadun Islam berdiri atas prinsip kesesamaan dan keadilan? Okey, jawapan dia betul Okey, untuk soalan yang keempat, adakah pendekatan dakwah yang dibawa oleh Islam secara paksaan atau peperangan? Untuk soalan yang keempat, adakah pendekatan dakwah dibawa oleh Islam secara paksaan atau peperangan? Okey, jawapan dia salah lah. Okey, lebih kepada Islam dia lebih kepada pendekatan dakwah dia mestilah secara bijaksana dan toleransi saya selesai cikgu. Okey, soalan kelima, adakah hubungan diplomatik antara dengan kerajaan-kerajaan di Eropah tidak berjaya dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan Islam? Adakah hubungan diplomatik antara kerajaan-kerajaan di Eropah tidak berjaya dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan Islam? Okey, jawapan dia adalah salah Sebab dekat benua Eropah, yang apa yang cikgu cakap dia pun, macam Cordoba tadi, yang dekat Spanyol tu, dia berjaya lah menyebarkan ajaran agama Islam. Bilanya dia menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropah yang lain yang bukan beragama Islam. Okeylah, untuk soalan yang keenam, adakah kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik menyebabkan Islam mudah diterima dari negara luar? Okey, betul. Sebab selalunya zaman dulu aktiviti perdagangan ni dia menjadi macam saluran lah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Apa yang kita tengok dekat dalam sejarah Melaka, sejarah yang teragung lah dekat Tanah Melayu ni, kerajaan ni yang teragung dah dekat Tanah Melayu ni, dengan aktiviti perdagangan, ajaran agama Islam tu dapat disebarkan. Okey, untuk soalan yang terakhir, adakah pembukaan wilayah menyebabkan agama Islam semakin tersebar?
untuk faktor ni. Okey, jawapan dia betul. Okey. Okey. Jadinya okey, jadinya kamu dapat berjaya menjawab soalan latihan ni lah dengan kamu berjaya menjawab latihan ni dengan baik lah. Okey, jadinya apa yang cikgu nampak, okey, kamu memahamilah apa yang kita belajar mengenai topik pada hari ini. Itu berkaitan tentang faktor-faktor penyebaran Islam. Okey, sebenarnya ada refleksi dan pertanyaan. Ada tak pertanyaan sebelum cikgu nak rumuskanlah berkenaan tentang chapter 8.2 ni? Ada tak sebarang pertanyaan? Kalau tak ada, cikgu terus buat rumusan lah tentang pembelajaran kita tentang 8.2. Sebab minggu depan kita akan masuk 8.3. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, maknanya kita dah habislah untuk chapter 8.2, iaitu kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, apa yang cikgu dah terangkan pada awal kelas tadi, okey, di mana kita akan untuk kemunculan dan perkembangan tamadun Islam ni, yang pertama kita belajar tentang Nabi Muhammad lah. Okey, merupakan individu yang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, orang yang berperanan utama lah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Seterusnya, lepasnya kewafatan Nabi, dia disambung oleh zaman Khulafah Ar-Rasyidin, yang ada 4 tokoh lah: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Okey, setelahnya yang Khulafah yang terakhir, Ar-Rasyidin yang terakhir, iaitu Ali bin Abi Talib, penyebaran agama Islam ni diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Okey, yang pertama adalah Bani Umayyah, yang kedua adalah Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah Turki Uthmaniyah. Okey, dan kita akan tengok cara-cara di mana yang ketiga-tiga ni lah, zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman kerajaan Islam ni, bagaimana dia menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, yang pertama adalah berkaitan tentang kesyumulan Islam. Yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Yang ketiga adalah dakwah. Yang keempat adalah hubungan diplomatik. Yang kelima adalah perdagangan. Dan yang keenam adalah pembukaan wilayah baharu. Okey, jadinya kita dah habis untuk chapter 8.2.